Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya merupakan ketua daripada kumpulan 2 yang akan membincangkan tentang kepelbagaian makanan sebagai alat kesepaduan sosial. Sebelum itu, tahukah anda bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan identiti nasional yang tersendiri? Kita juga telah mengetahui bahawa Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri yang berkait rapat dengan berlatar belakangkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik, bahkan juga mempunyai kepercayaan dan agama yang berbeza seperti Melayu, Cina, India, Melanau dan pelbagai lagi etnik lain yang telah berhubungan antara satu sama lain. Oleh itu, kepelbagaian bangsa, agama dan budaya di Malaysia juga secara tidak langsung memangkin kepada perkembangan variasi jenis makanan warisan yang mengukuhkan kesepaduan sosial kaum di negara ini. Namun begitu, adakah kalian tahu bahawa apakah maksud kesepaduan sosial pula? Mari kita menelusuri. Kesepaduan sosial boleh difahami sebagai jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok. Mereka juga berkongsi aktiviti budaya dan pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing tanpa melibatkan musuhan atau konflik antara mereka. Mereka juga bersifat dinamik sekaligus membina kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan harian secara langsung dan tidak langsung. Persoalannya di sini, adakah kepelbagaian makanan dapat menjamin kesepaduan sosial rakyat Malaysia? Seterusnya, kami telah membuat soal selidik kepada beberapa orang masyarakat mengenai tajuk yang dibincangkan ini. Hasil keputusan daripada soal selidik itu menunjukkan terdapat sebanyak 96.4% masyarakat bersetuju bahawa kepelbagaian makanan dapat menjadi alat kesepaduan sosial. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa setiap kaum umumnya mempunyai cara tersendiri, cita rasa dan tradisi masing-masing dalam penyediaan makanan. Sebagai contoh, masyarakat India di Malaysia lebih memilih makanan yang berempah, manakala masyarakat Melayu di Malaysia lebih kepada rasa yang seimbang seperti nasi lemak yang mempunyai rasa manis, masin juga berlemak. Tambahan pula, bukti lain dapat dilihat apabila masyarakat Sabah menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha khususnya, mereka akan menyajikan makanan tradisi yang sememangnya wajib disediakan apabila menjelang Hari Raya, iaitu buras yang merupakan makanan tradisi suku kaum Bugis. Perpaduan dapat wujud apabila masyarakat dari suku lain seperti Bajau, Suluk, Tidung dan Butun sama-sama menjamu selera yang disediakan oleh suku kaum Bugis. Dengan cara ini, mereka dapat merasai makanan tradisi dari pelbagai kaum dan mereka juga boleh bertukar-tukar juadah sekaligus dapat mengeratkan lagi perpaduan rakyat dalam negara kita yang mempunyai masyarakat majmuk. Umum mengetahui Malaysia terdiri daripada berbilang kaum dan berbeza kepercayaan dari agama masing-masing. Setiap kaum mempunyai identiti budaya yang tersendiri. Oleh hal yang demikian, isu halal dalam kepelbagaian makanan sering menjadi perhatian dan menjadi isu yang hangat serta sering dibincangkan di negara ini. Pada tahun 2020, terdapat satu kes yang mana sebuah restoran terkenal didapati menyajikan mi kari dan di dalamnya terkandung daging khinzir, dan juga terdapat beberapa kes sebelum ini tentang halal haram di dalam proses pembuatan makanan mentah. Persoalannya, bagaimana isu ini boleh berlaku? Pertama, ramai pengusaha-pengusaha industri atau pengusaha restoran mereka mengambil jalan pintas dengan memalsukan logo halal untuk mengaut keuntungan yang lebih. Sudah terang lagi bersuluh, di Malaysia ini terdapat ramai Melayu yang beragama Islam. Oleh itu, pengusaha restoran atau industri ini mengeksploitasikan pasaran dengan memalsukan logo halal untuk menarik lebih ramai kaum Melayu memasuki premis-premis mereka. Namun, masyarakat Malaysia telah bertindak untuk menyelesaikan masalah yang kian membimbangkan ini. Pihak berkuasa iaitu JAKIM telah mengeluarkan aplikasi Verify Halal di mana masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dapat mengakses aplikasi ini dengan mudah dan cepat, sekaligus dapat mempelajari konsep halal. Dalam menangani isu halal haram sesuatu makanan, para pelajar haruslah mengambil berat tentang kandungan sesuatu makanan agar tidak terjerumus dalam sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai pelajar, kita perlulah menerima kenyataan bahawa banyak pandangan dan kritikan mengenai sesetengah masyarakat Islam yang mengabaikan hukum halal haram dalam amalan hidup mereka. Namun, dalam perspektif masyarakat Malaysia pula, kita tidak seharusnya memandang rendah terhadap kaum lain yang makan makanan yang haram. Dalam kehidupan seharian, kesepaduan sosial boleh dilihat menerusi pembukaan banyak restoran yang pelbagai kaum.
Kesimpulannya, kita dapat lihat betapa makanan merupakan aspek penting dalam mengukuhkan jalinan sosial. Nilai dan sikap dapat kita abadikan melalui isu semasa tersebut ialah penerimaan penganjuran persetujuan rakyat kepada semua perkara yang dipersetujui bersama. Antara yang paling penting ialah keprihatinan dan sikap ambil serius semua etnik terhadap pengurusan dan masyarakat majmuk yang baik. Selain itu, menghargai dan timbang rasa yang juga berkait rapat dengan nilai integriti juga terdapat di sini. Nilai hormat menghormati juga dapat mengajar rakyat mematuhi segala benda yang telah dipersetujui bersama. Secara tuntasnya, kesepaduan sosial merupakan teras utama bagi mencapai kemakmuran dan keamanan sesebuah negara. Tanpa kesepaduan, sesuatu negara itu akan tumbang dan menjadi tidak tentram. Maka jelaslah bahawa kesepaduan sosial dapat dicurahkan melalui kepelbagaian makanan antara kaum sekaligus dapat menjaga hubungan baik sesama masyarakat melalui semangat toleransi, saling membantu dan juga lain-lain. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa menghayati kepelbagaian makanan di negara ini juga merupakan salah satu inisiatif utama dalam membina negara yang harmoni dan dapat memacu ke arah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat majmuk di negara ini. Sekian, terima kasih.